Jadi kita tengok air ni cahaya dan optik 6.1 pembiasan cahaya. Okey, kita tengok dulu asas dia, kita imbas kembali ya. Jadi apa dia pembiasan? Pembiasan ni kelas adalah pembengkokan kalau cahaya ya. Pembengkokan laluan cahaya. Kita boleh nampak lah ya. Pensel jadi bengkok ya, kamu jadi rendah ya. Sebab apa? Kita tengok lagi. Contoh pembiasan cahaya yang berlaku pada sempadan udara kaca ya. Di sini ya, pembiasan tu berlaku daripada medium air pergi ke kaca. Bila dia masuk, ni yang gelombang air lah ya. Cahaya pun boleh juga ya, tapi cahaya daripada udara lah ya. Jadi nampak bila air gelombang ni masuk daripada air ke kaca, kamu pernah belajar tajuk gelombang ya. Dia mengalami pembengkokan. Kamu pun dah jumpa fenomena pembiasan. Di sini kita belajar khas untuk cahaya dan optik. Jadi kita ulang balik tentang tajuk pembiasan ya. Jadi cahaya tu dia akan bertukar arah lah dan dia melalui sempadan udara kaca. Ini gelombang air kelas. Kamu dah belajar baru je ya. Dengan Cikgu Batia. Tajuk pembiasan gelombang ya. Dia nampak dia bengkok sebab medium dah tak sama. Kamu nampak air ni panjang gelombang dia lebih panjang ya. Bila masuk kawasan kaca dia bengkok dan jadi lebih pendek. Ini sebenarnya ada kaitan dengan ketumpatan bahan ya. Jadi yang lebih pendek tu ya, maka dia lebih tumpat lah ya. Okey, cahaya bertukar arah bila melalui sempadan udara kaca. Okey, apabila cahaya bergerak dari udara ke dalam kaca ya, kelajuan dan jarak gelombang cahaya juga berkurangan ya. Sama juga cahaya lah ya. Yang atas ni air ya, daripada air ke kaca. Kalau cahaya daripada udara dia masuk ke mana? Ke kaca, ke gelas kita ya. Jadi dia akan melalui sempadan menyebabkan berlakunya perubahan apa? Perubahan dari segi kelajuan V dan panjang gelombang. Jarak gelombang ni adalah panjang gelombang lah ya. Daripada udara dia akan masuk ke kaca, dia akan mengalami kelajuan tu berkurangan, panjang gelombang berkurangan. Ini dia ada kaitan dengan ketumpatan ya. Ni kita imbas kembali yang kamu dah belajar, tapi cikgu kena nyatakanlah sebab ini tajuk pembiasan cahaya. Okey, seterusnya kita tengok corak pergerakan cahaya daripada medium yang kurang tumpat ke medium lebih tumpat. Tajuk bab 6 ni dia fokus pada cahaya ya, gelombang cahaya ya. Okey, daripada udara ke kaca ya. Kita tahu udara dia kurang tumpat lah ya, molekul dia jauh-jauh, kaca dia pepejan ya, udara dia gas, maka kaca dia lebih tumpat. Okey. So kalau kita tengok ya, kalau kita tengok pada gambar rajah ni kita dapati bahawa ya, apabila kita bagi satu sinar cahaya ya, sinar tuju dia sinar tuju dengan sudut tuju dia. Ni sinar tuju ya kelas. Sudut tuju dia I. Okay, kalau kamu tengok dia masuk kawasan lebih tumpat, dia mendekati normal. Nampak? Dia punya sudut A ni lebih, sudut A ni adalah kurang. Jangan sebut lebih kurang, salah ya. Sudut A ni adalah kurang ya. Nilai dia berbanding sudut I. A ni sudut pembiasan. Okey, yang terbengkok ni adalah sinar pembiasan. So nampak ya, bila nampak cahaya, kalau kita nampak keadaan dia bengkok tu, maknanya dia mengalami pembiasan. Dia dah masuk dua medium yang berbeza. Kecuali air. Cikgu Batia pun dah ingatkan kamu sebelum ni kan. Kecuali air. Air dia melibatkan kedalaman. Ya. Kawasan dalam dengan kawasan yang cetek. Ya. Mengalami pembiasan juga walaupun medium dia sama. Air kan. Itu lain. Itu kes gelombang air tu dia special sikit. Okay, kalau cahaya melibatkan medium yang berbeza ketumpatan, maka ingatlah yang lebih tumpat ni, dia punya sudut ni kecil. Kita kata dia mendekati garis normal ya. Okey, seterusnya ya, cahaya pembiasan membengkok ke arah normal ya. Okey, tengok balik ya, pembiasan cahaya tadi kita tengok daripada kurang tumpat ke tumpat, sekarang daripada sebaliknya lah ya, tumpat ke kurang tumpat. Jadi confuse kamu ya. Maknanya yang songsangan tadi ya. Jadi sama je kita nak tengok sebenarnya sinar cahaya tu bagaimana keadaan dia ya. Jadi kalau kamu tengok sinar tuju ni dalam kawasan tumpat ya, sudut dia I. Sinar mesti ada garis apa, anak panah kelas, mesti ada anak panah.
kalau kamu tengok sudut dia, R ni lebih besar pula ya, sebab dia masuk kawasan kurang tumpat. Daripada tumpat ke kurang tumpat, dia jadi menjauhi normal. Ya, kita panggil dia menjauhi normal, membengkok menjauhi normal ya. Inilah ni masuk dia kelas. Kalau sepatutnya garisan ni lurus ya, nampak dia buat putus-putus. Tapi sebaliknya dia bengkok lebih jauh daripada garisan normal. Garisan normal ni ingat dia sentiasa 90 darjah daripada medium ni. Ni medium lah, antara kacang udara ni medium kita panggil kan. Jadi yang ni kamu kena tahu sebab nanti kamu kena lukis dan kamu kena faham dia punya graf dia, ya, dia punya corak dia lah. Jadi bila jawab soalan objektif kamu tahu dah sinar tu akan menjauhi normal ke ataupun mendekati normal. Jadi ingatlah ya, kawasan yang tumpat dia akan mendekati, kawasan yang lebih kurang tumpat dia akan menjauhi. Kenapa? Sebab dia ada kaitan kelajuan lah. Bila dia masuk kawasan yang lebih tumpat, kelajuan dia kurang. Kenapa kelajuan dia kurang? Okey, kawasan yang tumpat ni biasanya dia adalah pepejah, cecair, molekul dia lebih rapat. Jadi sukar dia nak lalu, ibarat gitulah. Banyak halangan, banyak geseran. That's why dia perlahan dan dia lebih mendekati normal. Mana dia slow je kan. Okay, kalau kawasan yang kurang tumpat ni seperti gas, dia kan dia punya zarah jauh-jauh kelas. Bila jauh-jauh, ya, lajuan cahaya ni dia akan lebih laju dan dia tidak ada halangan. Dia tidak ada halangan, that's why dia semakin jauh. Sebab tu kita kata dia menjauhi normal. Semakin jauh daripada apa? Daripada normal. Garisan normal tengah ni. Ya, ingat ya, kalau sebenarnya tadi kamu nampak dia punya lukisan terus dia dikeluarkan. Okay, macam itu adalah yang sebenar lah. Tapi bila kamu nak lukis, kamu kena lukis daripada garisan normal ni. Baru kamu nampak dia dekat ke dia jauh. Lukis garisan normal pada medium, baru lukis sudut sinar 7, sudut dia dan sinar terbias dan sudut dia. I sinar 7, A sinar pembiasan. A ni dia ada dua lah. Kalau dalam pantulan dia sebagai pantulan. Kalau dalam pembiasan dia sebagai pembiasan. Jadi dia nak kamu kenal bentuk yang ni. Yang ni pun kamu dah belajar masa menengah bawah. So kita recap balik lah ya. Okey, seterusnya ya. Corak pergerakan cahaya secara menegak. Okey, kalau tadi bengkok, betul tak? Kita bagi sinar ni bengkok. Sekarang ni kalau kita bagi dia tegak, apa berlaku? Sinar 7 tu kita masuk tegak. So yang ni dia tak akan terbengkok lah. Bila kamu tak bagi dia sebarang sudut, dia akan masuk straight sahaja. Ya? So dia tidak alami pembiasan. Ya? Cahaya melalui medium tanpa dibengkokkan. Ini kalau kamu masuk betul 90 darjah macam garisan normal pula. Ya? So dia tidak ada pembengkokan. So ini 3 keadaan yang kamu kena faham ya. Okey, seterusnya ya, hukum pembiasan. Okey, hukum yang pertama ya. Jadi sinar 7, sinar terbias, sinar pembiasan berada pada bahagian yang bertentangan daripada normal dan ketiga-tiganya berada pada satah yang sama. Ini macam hukum pantulan juga. Sinar 7, sinar pembiasan ya dan garis normal semuanya berada pada satah yang sama ya. Okey, seterusnya ya, yang kedua ya. Hukum ni dia ada dua apa macam hukum pantulan lah. Dia ada 2 syarat dia So, syarat yang pertama, sinar 7, sinar pembiasan berada dan garisan normal berada pada satah yang sama ringkasan dia. Okey, hukum yang kedua pula, nisbah sudut sin sudut 7 ke sin sudut pembiasan ialah pemalar ya. Maknanya sin I bagi sin A sama dengan pemalar. Ya. So yang ni pun saya rasa kamu dah belajar juga ya. Jadi inilah yang kamu kena ketahui ya. Maksudnya sin I bagi sin A sama dengan pemalar. Ringkasan dekat sini lah sebenarnya ya. Dekat sini tak apa. Alright. Okey, kita tengok indeks biasan N ya. Indeks biasan simbol dia N. Okay, sudut di antara sinar 7 dan normal kita kenali sebagai sudut 7 lah. So simbol dia I, yang ni kita dah tengok tadi. Ya. Okay, tu I. Ya. Sinar 7 kita ada medium, kaca, udara, kita ada garisan normal. Okay, sinar 7, yang ni lah. Ya, ada nak panah menuju ke daripada medium yang pertama ke medium yang seterusnya. Ya. So I ni sudut 7 dia. Ya. Okey, sudut di antara sinar pembiasan dan normal kita kenali sebagai sudut pembiasan. Okey, untuk sinar pembiasan
Sudut ni kita panggil sudut pembiasan lah. Ya. Mana kedudukan dia di antara sinar pembiasan dengan garisan normal. Kalau sinar 7 tadi di antara sudut 7 tadi di antara sinar 7 ke garisan normal. Itu sudut 7 ya. Ini sudut pembiasan. Kenali ke tempat dia ya. So ini yang cikgu cakap tadi lah, hukum yang kedua tadi ya. Indeks pembiasan bagi medium yang lebih tumpat, jika medium yang kurang tumpat darinya ialah udara, ialah indeks pembiasan simbol dia N sama dengan sin I bagi sin R ya. Jadi indeks pembiasan bagi medium lebih tumpat ya, jika medium yang kurang tumpat darinya ialah udara ya. Mana atas ni udara lah ya. Jadi kita boleh tulis secara rumus dia N sama dengan sin I bagi sin I. Ingatlah kelas bagaimana nak kira indeks biasan ya. Dan ini termasuk hukum biasan tadilah yang cikgu baru cerita tadi. Okey, tiada unit bagi pembiasan. Okey, satu-satunya ada lagi yang lain tapi dalam fizik tak banyak yang tiada unit. Tapi di sini indeks biasan dia tiada unit lah. Dia ada setengah, bukan setengah lah, tak banyak sebenarnya kuantiti fizik yang tiada unit. Di sini salah satu dia iaitu indeks biasan tak ada unit. Dia macam bilangan. Bilangan kan 1, 2, 3, 4 tak ada unit ya. So dia tiada unit ya. Ingat jangan tulis unit dia ya. Okey. Jadi indeks biasan ni sebenarnya sebagai penunjuk kepada kemampuan cahaya membengkok melalui dua medium. Sangat bengkok ke, sederhana ke ataupun sikit ya pembengkokan dia ya. Jadi kalau yang menjadi normal tu sikit lah. Kalau dia mendekati normal tu dia sangat bengkok ya. So dia depends kepada ketumpatan medium tersebut ya. Jadi indeks biasan bila kita baca kita tahu ya kemampuan cahaya nak membengkok dalam medium tersebut ya, di antara dua medium ya. Semakin tinggi indeks biasan, cahaya akan semakin membengkok apabila dia memasuki medium. Tinggi nilai indeks biasan, nanti kita tengok indeks biasan ni, setiap bahan ni dia ada nilai indeks biasan masing-masing. Okey. Jadi kalau tinggi nilai dia, maknanya cahaya cepat membengkok. Ya, akan semakin membengkok. Maknanya dengan nilai sudut yang kecil je, dia cepat membengkok. Macam itulah. Ya. Cahaya akan semakin bengkok apabila dia masuki medium. Ya. Kalau kamu baca buku teks kamu, muka surat yang awal-awal 232 tu dia cerita pasal dari segi perbezaan lah. Apa yang cikgu cerita tadi lah. Ya. Pembengkokan daripada kurang tumpat ke tumpat dan sebaliknya. Ya. Indeks biasan pun cikgu dah cerita ya. Okey. Dekat buku kamu dia cerita pasal kelajuan kan. Okey. Kelajuan kejap lagi cikgu cerita ya. Okey, kuesioner ni sebenarnya adalah berkaitan dengan indeks biasan. Rumus yang kita gunakan untuk menggambarkan hubungan antara sudut tuju dan pembiasan. Okey, apabila merujuk kepada cahaya atau gelombang lain yang melalui sempadan antara dua media yang berbeza seperti air, kaca atau udara. Okey, sebelum tu cikgu nak highlight sikit buku teks kamu, muka surat 233. Okey, indeks biasan selain pada sin I dengan sin R tadi, ya, kita juga boleh kira melalui kelajuan. Tengok buku teks kamu kelas, muka surat 233. Jadi indeks biasan N bersamaan dengan laju cahaya dalam vakum ataupun udara. Okey, cahaya ni dia ada simbol sendiri ya. Jadi kita tak tulis V lah, kita tulis simbol dia iaitu C. Bila tengok C kecil je, itu adalah kelajuan cahaya kelas ya. Bahagi dengan laju cahaya dalam apa sahaja medium. Kita tulis V lah, laju cahaya dalam medium. So, ingat ya, kelajuan cahaya dia tak akan bagi, kamu kena ingat sendiri, nilai dia 3 kali 10 kuasa 8 meter per saat. Okay, ini cara lain nak kira indeks biasan lah ya. Kita boleh kira kelajuan dia. Cikgu dah kata dah, bila dia mengalami pembiasan, dia akan mengalami sama ada pertambahan ataupun pengurangan kelajuan. Bila masuk kawasan tumpat, laju dia kurang lah. Bila masuk kawasan kurang tumpat, laju dia lebih laju lagi. Jadi ini cara kamu boleh kira indeks biasan juga selain pada guna yang sudut tadi. Kalau sudut kita guna sin I bagi sin R. Kalau melibatkan kelajuan, kita kira laju cahaya di udara bagi laju cahaya di dalam vacuum ataupun udara bagi dengan kelajuan dia dalam apa sahaja media yang dia lalui. Ya. Okay, ini yang cikgu highlight dalam buku teks kamu. Ya. Dan dekat file info tu kamu boleh bacalah apabila ketumpatan optik meningkat, nilai indeks biasan N akan bertambah. Ya, nilai N sentiasa lebih ataupun sama dengan 1. Dan nilai N ni dia bergantung pada panjang gelombang cahaya yang digunakan.
Perubahan suhu juga boleh mengubah nilai indeks biasan sesuatu bahan. Ya. Okey, kita highlight tadi yang ni sebab sebelum kita masuk hukum Snell. Ya. Hukum Snell dalam buku teks kamu muka surat 2, 3, 4. Jadi rumus ni nak menggambarkan hubungan antara sudut tuju dan pembiasan yang merujuk pada cahaya ataupun gelombang yang melalui dua medium yang berbeza lah. Ya, air ke, kaca ke, udara. Ya. So yang ni daripada buku kamu lah. Ya. Rajah perambatan sinar cahaya dari air ke dalam 3 medium yang berbeza. Ya. Boleh tengok sendiri. Ya. Air kita tahu ya, nilai dia kat sini 1.33. Okey, ni dia masuk ke kawasan perspek ya, sejenis kaca buatan juga ya. So sudut dia berkurangan lah daripada 50 sinar tuju dia. Dia punya pembiasan dia, sudut pembiasan dia 42.8. Okey, kalau masuk ke kaca fling, nilai dia kurang lagi 37.9, dan bila masuk intan, nilai dia kecil lagi 24.9. Jadi kalau kamu tengok indeks biasan tak sama ya. Yang pertama ni 1.5, yang kedua ni semakin tinggi 1.6, dan yang ketiga ni lagi tinggi 2.42. Jadi tadi kita dah beritahu ya, dia bergantung kepada nilai indeks biasan pembengkokan tu. Ya, makin tinggi makin cepatlah dia membengkok ya. Semakin tinggilah pembengkokan dia ya. Tengok yang intan ni belian kelas ya. Sudut dia kecil je dia dah bengkok dah ya. Bengkok dia mendekati garisan normal ya, pada nilai 24.9 ya. So ini gambar rajah bagi garisan sinar yang melalui beberapa media yang berbeza ya. Jadi betul lah statement kita tadi kan, semakin tinggi ya indeks biasan, semakin tinggilah pembengkokan cahaya tersebut ya. Jadi ini cikgu ambil pada buku teks kamu. Okey, jadi ni pun sama ya, berdasarkan rajah tadilah ya, 6.5. Nilai N1 sin theta adalah sama dengan N2 sin theta bagi tiga-tiga keadaan itu. Jadi menurut hukum pembiasan, apabila cahaya merambat antara dua medium, sinar tuju, sinar biasan dan garis normal berada pada satah yang sama. Tadi kita dah cerita dah. Jadi hukum Snell ni melibatkan sin I bagi sin R ni. Jadi kita kembangkan sedikit. N1 sin theta sama dengan yang ni dalam udara ataupun vakum, sama dengan N2 sin theta 2. Ini medium yang dia lalui lah. Ya. Jadi nampak tadi dia kata N1 medium 1, N2 medium 2, theta sudut tuju dalam medium 1, theta 2 adalah sudut biasan dalam medium 2. So daripada sini kita dapatlah satu rumus N2 bagi N1 sama dengan sin theta 1 bagi dengan sin theta 2. Ini rumus yang kamu boleh guna untuk pengiraan lah ya. Okey, jadi di sini ya kita boleh nampaklah ya perbezaan di sini adalah hukum pembiasan cahaya ya. Nampak daripada medium 1 dia masuk ke medium 2 ya. Jadi apabila medium 1 ialah udara seperti dalam gambar rajah ni, jadi N1 sama 1 dan medium 2 kita anggap dia adalah nilai dia N, N2 sama dengan N. Maka N sama dengan sin I bagi sin R. I ialah sudut tuju dalam udara, R ialah sudut biasan dalam sebarang medium. Ya. Jadi ini hukum pembiasan yang terjadilah daripada fenomena pembiasan. Kita dapatlah kiraan tadi, cikgu dah tunjuk tadi. N sama dengan sin I bagi dengan sin R. Berdasarkan sudut masing-masing. Ya. Okey. Jadi ni adalah pembengkokan sinar cahaya ya. Kalau kita bagi dia lurus je tadi, kita dah tengok ya. Dia lurus sajalah, dia takkan terbengkok. Kalau kita bagi sudut sedikit barulah dia terbengkok seperti gambar rajah sebelah dia ni ya. Jadi kita boleh rumuskan sudut biasa ni dia bergantung kepada sudut tuju pertama. Yang kedua, nilai indeks biasan medium yang dia masuk. Di sini blok kaca lah ya. Jadi dia bergantung ya. Kita dah tengok tadi kalau medium dia sangat tinggi indeks biasan, pembengkokan dia tu sangat cepat ya pada sudut yang kecil, dan dia sangat dia menuju ke arah ataupun mendekati garis normal ya. So ini adalah hukum Snell ya, kita boleh guna untuk pengiraan. Okey, seterusnya kita nak tengok ya beberapa indeks biasan bagi beberapa bahan. Dalam buku teks kamu pun ada, muka surat 2, 3, 4.
Okey, vacuum ataupun udara ya. Kita anggap benda yang sama lah ya, walaupun udara kita tahu ya yang ada persekitaran kita. Vacuum ni sebenarnya satu tempat, satu keadaan yang tiada jirim ya. Udara ada jirim, cuma udara ni jirim dia tidak seperti pepejar dan cecair yang rapat-rapat ya. Jadi kita boleh anggap vacuum dan udara ni indeks biasan dia satulah ya. Perbezaan dia kecil saja. So air 1.33, ais 1.31, perspek 1.49, okay, kaca 1.52, kaca crown ni untuk barang hiasan ya. Kaca flint ni kaca yang lebih tebal. Kita buat botol, kita buat meja yang kaca yang tebal tu, dia lebih kuat lah. Indeks biasan dia lebih tinggi. Okey, belian ataupun intan ni, belian lah. Shiny, kita tengok siapa mampu pakai belian ni kan. Yang betul-betul tulen tu macam air kita tengok ya. Indeks biasan ni paling tinggi 2.40. So ini adalah indeks biasan sesuatu bahan ya. Ini contoh dia dan ini memang nilai yang betul lah, nilai yang tetap. Okey. Okey, seterusnya ya, kita nak tentukan indeks biasan cahaya. Okey. Sinar cahaya monokrom. Ni kamu dah tengok dalam gelombang cahaya. Tajuk gelombang monokrom ni satu frekuensi, satu panjang gelombang ya. Ditujukan pada sudut tuju I15 seperti gambar ke arah sebuah bongkah kaca berbentuk segi empat tepat. Okey, sudut biasan kita ukur lah ya. Jadi dia masuk kaca maka dia akan sudut A ni lebih kecil lah sebab dia mendekati normal. Jadi ni dia buat eksperimen yang kelas ya. Seterusnya dia buat lagi eksperimen untuk sudut tuju 20 sampailah 35. Jadi keputusan ni seperti ni. Nanti kalau insya-Allah ada rezeki, kalau kamu dapat bersekolah ya dalam bulan 10 atau bulan 11, kita akan buat semua eksperimen ni lah ya. Ini eksperimen nak tentukan indeks biasan ya. So I dia 15, yang A ni kamu ukur. Okey, sin I dan sin R ni kamu kira lah ya. Dan hasilnya ya kamu akan dapat graf di mana kamu akan plotkan graf sin I melawan sin R ya. Okay, I ni pemboleh ubah manipulasi, R ni pemboleh ubah bergerak balas. Tapi bila kita pelotkan graf, kita akan pelotkan graf sin I melawan sin R. Sin I ni jadi jadi paksi Y ya. R ni jadi paksi X ya. Kenapa begitu? Sebab kita nak keturunan graf ini adalah menunjukkan nilai indeks biasan. Kan indeks biasan tadi N sama dengan sin I bagi sin R. So kalau keturunan kat sini sin I bagi sin R, dia menunjukkan nilai indeks biasan bagi graf sin I melawan sin R. Sebab itulah sin R ni kita letak pada paksi Y. Walaupun kita tahu I adalah manipulasi, R ialah bergerak balas. So jangan kelirulah, dia memang ada certain konsep dalam fizik. Dia tidak ikut yang manipulasi tu duduk dekat X, yang bergerak balas duduk dekat Y. Kenapa tak ikut? Sebab kita nak keturunan dia memberi makna kepada konsep dia. Ada beberapa tajuk ya, tapi tak banyak lah. Tapi salah satunya yang ni. Sebelum ni kalau kamu tak belajar lagi spring ya, nanti kamu belajar spring, kita akan nampak juga seperti itu keadaan dia. Okay, so tolong ingat ya, kita akan pelotkan sin I tu di bahagian paksi Y. Jadi kamu tanya pula kenapa Y pula patutnya duduk kat R? Ni sebab dia ada kaitan dengan keturunan dia. Okay, nanti kamu akan buatlah eksperimen ni ya. So itu hasil dia, kamu akan dapat dia berkadah terus ya. Jadi indeks biasan kaca akan ni yang cikgu cakap tadi lah, adalah keturunan graf dia ya. Okey, menentukan indeks biasan kaca. Okey, kita nak tentukan lagi. Bercahaya bergerak daripada udara ke dalam kaca, kelajuan dan jarak gelombang cahaya berubah. Ni kita dah tengok tadi lah ya. Cahaya bergerak lebih laju di udara berbanding kaca. Ni pun cikgu dah kata ya, dekat kawasan udara dia molekul kurang sebenarnya kelas. Cikgu terang tu ya. Molekul dia kurang, maka dia senang bergerak, tak ada halangan. Sebab tu dia laju. Masuk kawasan yang medium dia lebih tumpat ya, kaca, air ya. Molekul dia lebih rapat. So banyak halangan sebab tu dia perlahan. Okey, ni tadilah yang cikgu cerita tadi dalam buku teks kamu kan. Indeks biasan daripada kita kira N sama sin I bagi sin R, kita boleh kira dengan keadaan kelajuan cahaya dalam udara bagi kelajuan cahaya dalam kaca ya. Okey, satu lagi panjang gelombang boleh juga ya. Panjang gelombang cahaya dalam udara bagi panjang gelombang cahaya dalam kaca ya. Dia syarat yang udara dulu barulah medium ya.
Okey, dalam nyata, dalam ketara ya. Okey, ini ada kaitan dengan pembiasan. Yang kita nampak dengan yang sebenarnya. Yang kita nampak tu dia boleh jadi ilusi lah ya. Buku teks kamu muka surat 237. Okey, kesan cahaya bergerak dari udara ke dalam air ya. Daripada udara cahaya datang ke air lah. Sebab apa? Daripada matahari ya. Memberikan tanggapan salah tentang kedalaman air. Kita nampak cetek kolam tu pada dia dalam. Ini dia senar ada kaitan dengan dalam nyata, dalam ketara. Nyata tu kedalaman sebenar, ketara tu yang kita nampak, ilusi mata kita ya. Okey, contoh ya, pembiasan cahaya membuatkan kolam renang kelihatan cetek. Kamu ingat kolam renang tu cetek je ya, rupanya ya 3 kaki, 5 kaki lebih tinggi daripada kamu ya. Kita ni berapa kaki je ya. So hati-hati ya, pergi kawasan kolam renang kamu ingat dia cetek, kena tanya dulu berapa kedalaman dia ya. Nampak ya, budak ni nampak imej batu tu atas, duduk di bahagian atas ya, dekat kawasan ni. Sebenarnya batu tu duduk di dalam lagi ya. Jadi kamu nampak kolam renang tu cetek, kamu nampak batu tu dekat ya. So ini dipanggil dalam nyata, dalam ketara lah, fenomena pembiasan ya. Seterusnya, kamu nampak bengkok ya. Pembiasan cahaya membuatkan batang kayu dalam air tu nampak bengkok. Contoh paling mudah, kita minum air, kita letak straw ya. Gelas kita tu sinar, kita nampak straw tu bengkok. Kita nampak sudu kita tu bengkok. Ini juga sama ya, bila kita rendam di dalam air, ini juga adalah fenomena pembiasan disebabkan dalam nyata dan dalam ketara yang tidak sama ya pada pandangan mata kita. Okay, nampaklah ya. Sebenarnya kayu ni lurus tapi mata kamu nampak dia bengkok. Ni kamu kena lukis ya, bagaimana nak lukis dia ya. Kamu kena lukis dia ya. Jadi sebenarnya cara lukis dia, kalau yang ketara ni lukis lurus je lah kelas. Cuma kat sini putus-putus ya, sebab kita nampak yang ni. Okey, yang sebenarnya kamu kena buat dia bengkok lah ya. Ini yang sebenar ya. Dan anak panah menuju ke mata kita lah ya. Okey, pembiasan cahaya membuatkan kaki budak tu nampak pendek. Budak yang duduk dalam dekat laut ni, kawasan laut kamu nampak dekat kaki dia pada dalam ya, kaki dia tu ya. Okey, yang ni cikgu ambil daripada buku kamu ya. Yang ni lah cikgu cakap tadi macam mana nak lukis ya. Jadi diterangkan jugalah ya. Kamu nampak imej ikan tu di atas, sedangkan imej ikan tu di bawah ya. Ini kerana pembiasan cahaya lah ya. Apabila sinar cahaya merambat daripada air ke udara, ni air, ni ke udara, dia akan menjauhi norma. Kalau kita lukis garisan norma kat sini, kita nampaklah sudut dia lebih besar ni. Nampak ni, dia menjauhi norma sebab ini udara. Udara dia menjauhi norma ya. Berbanding dalam ni, dia mendekati norma. Jadi sudut pembiasan dia lebih besar lah ya. Jadi kesan pembiasan menyebabkan pemerhati melihat kedudukan imej lebih dekat ya daripada permukaan air ya. Jadi ingat cara lukis dia. Kalau yang ni kamu lukis lurus je kelas. Lukis lurus je masuk dalam air ni. Okey, bahagian yang kamu lukis lurus atas daripada ikan yang sebenar tu, itulah yang kamu nampak. Kita panggil kedalaman ketara. Jadi kamu kena buat garisan ni selepas masuk air ni lurus. Ya, Cikgu Bima disuruh kamu lukis. Rasanya kamu dah belajar menengah bawah ni ya. Sebab menengah atas ni dia tak tunjuk dah kan. Jadi kamu buat lurus tapi bila sampai air ni kamu kena buat dia putus-putus ya. Okey, jadi yang putus-putus tu adalah gambar ikan yang kamu nampak ya, imej ikan. Pada ikan tu bukan kat situ. Okey, yang ikan sebenar kamu kena buat dia bengkok. Ya, nampak ni. Daripada ikan dia ada bengkok masuk ke mata kita ya. Kamu kena ada garisan normal kat tengah ni ya. Kena ada garisan normal kat sini, barulah lukisan tu betul ya. Kalau dia suruh lukis. Dan anak panah menuju ke mata manusia lah, sebab manusia yang perhatikan ikan. Kita yang buat kajian, bukan ikan yang perhati kita. Ikan perhati juga tapi dia tak buat kajian macam kita. Ya. Jadi cara nak lukis pun kena tahu. Ya. So ini cikgu ambil daripada buku kamu. Okay, ada satu lagi cikgu ambil daripada buku kamu, keadaan jurulatih tu ya. Jurulatih yang duduk kat tepi ni, dia pandang penyelam ni, dia nampak penyelam tu dekat. Sama situasi macam ikan tadi lah, nampak. Lurus pandangan mata dia nampak penyelam ni duduk atas, padahal penyelam ni duduk dalam. Ya, jadi cara lukis dia macam ni lah ya. Daripada penyelam yang sebenar ke garisan normal dia bengkok. Okey, pada garisan normal masuk ke mata jurulatih. Okey, daripada mata jurulatih ni kamu tarik lurus. Itu adalah imej dia. Dia duduk betul-betul atas
penyelam yang sebenar. Jadi sebab tu orang tangkap ikan guna tombak tu, ya, kalau contoh orang asli ke ataupun kamu terdampar di lautan ke, kawasan pulau kan, kamu tak boleh apa terus tombak tempat yang kamu nampak tu, ya, kena ke bawah sikit sebab ikan tu duduk bawah sebenarnya, bukan dekat apa yang kita nampak. Jadi bagi orang yang duduk di kawasan udara, jurulatih ni dia nampak penyelam tu dekat. Tu keadaan dia, ya. Bagaimana pula dengan penyelam? Okey, penyelam ni pula yang duduk dalam air ni, dia nampak jurulatih tu lebih jauh. Kenapa keadaan tu berlaku? Sebab soalan tanya kan, nampak. Penyelam di dalam dasar kolam melihat jurulatih berada lebih jauh daripada dia. Kalau jurulatih yang duduk di luar ni, ya, dia nampak penyelam tu dekat dengan dia. Tapi penyelam ni dia nampak lebih jauh. Okey, cara lukis dia mesti menuju ke mata penyelam lah, ya. Jadi daripada penyelam, ya, lurus saja sampai garisan normal. Okey, nak pergi ke jurulatih ni kamu kena bengkok lah. Dan anak panah menuju ke penyelam lah, sebab siapa tengok siapa, penyelam yang tengok dia. Okey, daripada nak nampak imej jurulatih ni kamu lukis lurus je kelas. Cuma dia putus-putus daripada medium air ni. Masuk-masuk udara, kawasan udara kamu kena lukis dia putus-putus. Dia nampak jurulatih tu atas lagi kedudukan dia. Itu yang kamu rasa bila kamu duduk dalam air. Yang saya pun semalam, ya, masuk kolam, saya tengok jauh lagi tepi tu. Padahal dekatlah dengan saya, ya. Sebab saya duduk dalam air. Okay, kenapa? Sebab perbezaan ketumpatan, ya. Jurulatih tadi dia duduk kawasan yang kurang tumpat, ya. Jadi dia punya fenomena cahaya bila lalu kawasan kurang tumpat dia menjauhi normal, jadi mendekati dia. So yang tu yang dia nampak dekat tu. Kalau kawasan air ni dia lebih tumpat. Kenapa dua perbezaan ni berlaku? Yang duduk kawasan tumpat dia nampak orang lebih jauh sebab dia duduk kawasan tumpat. Jadi bila masuk ke dia, mata masuk ke dia, dia mendekati normal. Jadi kalau kita tengok nampak bila kita lukis yang garisan lurus ni dia lebih jauh sebab perbezaan ketumpatan kelas. Yang duduk di air dia lebih tumpat, yang duduk di udara, di luar tu kita sekarang lah kawasan kita kurang tumpat. Itulah sebab berlaku perbezaan macam tu. Soalan tanya, inilah jawapan dia, ya. Perbezaan ketumpatan, ya. Kita tengok indeks biasan yang cikgu cakap tadilah, kedalaman nyata, kedalaman ketara. Ini kalau kita pandang daripada atas, ya. Kenapa kita nampak air tu cetek, ya. Jadi ini pemerhati mata kita, ya. Okay, kita ada dalam nyata, dalam ketara, ya. Jadi dalam nyata D ialah jarak dari objek ke permukaan air, ya. Jadi kalau kita lukis, ya. Kalau kamu tengok, ya, yang sebenar ni yang lurus ni, yang garisan dia tak ada putus-putus ni. Kalau yang putus-putus ni, kalau kita lukis, kita akan lukis dia straight saja. Cuma bila masuk dalam air, dia putus-putus kelas. Jadi kita kena lukis dua garisan lah, ya. So ini yang berlaku. Jadi dalam nyata ni adalah dalam jarak sebenar, ya. Maknanya daripada atas sampai bawah. Okey, dalam ketara ni yang kamu nampak ni lah yang dikecil. Kita boleh buat simbol lah, dalam sebenar dibesar, dalam ketara dikecil, ya. Jarak dari permukaan air ke imej yang terbentuk, ya. Okey, seterusnya, ya. Jadi kita boleh kira indeks biasan dia melalui dalam nyata dibesar bagi dalam ketara dikecil. Kalau kamu tengok, ya, daripada sebenarnya dia ada garisan normal tepi ni, tapi dia tak lukis lah, ya. Jadi kalau kamu tengok daripada mata kita, bila garisan tu lurus, bila kita guna pembaris tapi kita lukis putus-putus, ya, itu sebenarnya kedalaman yang kita nampak. Ada nampak air tu cetek, ya. Kalau kita, yang sebenarnya kita kena lukis dia bengkok, dia dekat lagi normal, itu sebenarnya kedalaman ketara, ya. Kedalaman sebenar. Sebenar tu yang sebenar kedalaman dia. Ketara ni yang mata kita nampak, ya. Jadi ini cara pengukuran dia lah, ya. Okey, penyelesaian masalah ni cikgu ambil daripada buku teks kamu, ya. Jadi tengok sikit, dia bagi rajah 6.14 menunjukkan satu sinar cahaya merambat dari udara ke bahan plastik pada sudut 60 darjah. Indeks biasan dia 149, dia nak sudut biasan R, ya. Kita guna kalau yang melibatkan sudut kelas, kita guna sin I, sin R. Kita tengok, kita kena pandai pilih lah. Kalau kita tengok 3 dah akan belajar indeks biasan, ya. Melibatkan sudut, sin I, sin R, melibatkan kelajuan, melibatkan dalam nyata, dalam ketara. So tengok fenomena apa, ya. So kita dah ada nilai, tak ada masalah lah. Kita nak kira sin R, kita nak kira R sebenarnya, ya. Jadi sin R, kita ubah formula ni, dia jadi sama dengan sin I bagi N, sin I, sin 60 lah. Ya, N 1.49. Okay, R ni kita nak, sin R tadi kita nak R je, kita tak nak sin. Sin tu kita ubah ke kanan, dia jadi sin -1. Macam ni, ya.
seperti yang ditunjuk ni lah. Sin negatif 1 dalam kurungan sin 60 bagi 1.49. Sin negatif 1 ni kamu tekan shift pada kalkulator kamu. Ya. Maka tekan shift, tekanlah sin. Dia dapatlah sin negatif 1. Yang rasanya kamu tahu dalam matematik. So dapatlah sudut A tu 35.54. Okey, kelajuan pula kita guna formula kelajuan lah. N sama dengan C bagi V. C kelajuan cahaya dalam udara ataupun vakum. Okey, V kelajuan dalam medium. Di sini plastik. So indeks biasan dah ada 1.49. Okey, kita nak kira kelajuan dalam plastik. So V kita susun formula ni lah. V sama dengan C bagi N. So kelajuan cahaya, nampak dia tak bagi kelas tapi kamu kena tahu. Kelajuan cahaya 3 kali 10 kuasa 8 meter per saat. Tolong ingat So bahagi dengan indeks biasan 1.49. Dapatlah kelajuan dia 2.01 kali 10 kuasa 8 meter per saat. Okey, seterusnya penyelesaian tentang yang kedua, menyebabkan dalam nyata dalam ketara. Sekeping shilling dalam sebuah bikar mengandungi satu larutan. Imej shilling kelihatan pada ketinggian 2/7. Kamu nampak shilling ni dekat lagi dengan kamu. 2/7 daripada imej shilling kelihatan pada satu ketinggian yang sama dengan 2/7 kedalaman larutan. Mana tak nampak sampai bawah. Berapakah indeks biasan larutan itu? Jadi daripada atas sampailah imej shilling kamu nampak, itu dalam ketara kelas. Okey, daripada atas sampailah kedudukan yang sebenar duit shilling, itu adalah kedalaman sebenar. Dalam sebenar Jadi indeks biasan macam manalah kita kira dalam sebenar, N sama dengan dalam sebenar bagi dengan dalam terbalik tak? Dalam ketara bagi dengan dalam sebenar. Okey. Jadi kita nak tahu dalam ketara, kita kena tolak kan ketinggian yang sebenar ni, H ni dengan 2/7 yang kita nampak tadi. Sebab tu ditulis sini. H kecil ni adalah kedalaman ketara sama dengan H besar dalam sebenar tolak 2/7 kedalaman 2/7 H. Yang dia kata tadilah. So bila kita buat 1 tolak 2/7 dapatlah 5/7 H. Jadi formula indeks biasan bagi kedalaman ketara dan nyata ni, H besar dalam nyata bagi dalam ketara. Okey, dia nak indeks biasan larutan tu. Okey, kita tak tahu Okey, H besar sama dengan 5/7 H. Okey, H besar ni H besar lah dalam sebenar 5/7 ni adalah dalam ketara tadi. So H ni kita cancelkan. Jadi 5/7 bila 1 bagi 5/7 dia jadi 7/5 lah kelas matematik saja So dalam fizik dia tak ada jawapan dalam pecahan. 7/5 tu bahagi pula 7 bagi 5 dapatlah 1.4. So ingat dalam fizik tak ada jawapan akhir dalam bentuk pecahan. Pecahan tu kamu kena settle, maksudnya kamu kena bahagikan. So indeks biasan tak ada unit, so jawapan dia 1.4.